Kementerian Pendidikan mensasarkan 2 buah universiti awam UA akan mencapai kedudukan 100 terbaik dunia menjelang tahun 2020. Menurut Menteri Pendidikan 2, Datuk Seri Idris Jusoh, setakat ini kebanyakan universiti awam di negara ini berjaya berada di kedudukan 50 terbaik dunia bagi kategori fakulti terbaik, penerbitan ilmiah dan pensyarah yang profesional. Perkara itu dimaklumkan beliau ketika sesi penggulungan titah diraja peringkat kementeriannya. Bahawa dari segi alam sekitar, ranking USM ialah 28 dalam dunia. Bukan top 100, not only top 100 but top 28. Dengan izin, dia Ketua Jeling saya pula. Computer science, chemical engineering, civil and structural engineering, mechanical, aeronautical manufacturing, pharmacy and pharmacology, adalah top 100 in the world. Dalam usia kita, yang baru kebanyakan universiti kita tak sampai 50 tahun usia. Cuma UM saja yang 60 tahun. Kita memerlukan masa dan dalam masa yang begitu singkat, kita telah mengatasi universiti-universiti ini yang kita rasakan hebat. Mengatakan kita juga tidaklah seteruk yang dikatakan itu. We are soaring upwards. Dalam usaha memperkasa IPTA, Kementerian Pendidikan akan melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi 2015-2025 7 April depan, termasuk inisiatif RM50 juta bagi rangkaian penyelidikan awam swasta PPRN yang dilancarkan baru-baru ini agar setiap projek pembangunan penyelidikan universiti mampu dikomersialkan. Beralih ke sesi soal lisan, 99% pelajar dan ibu bapa berpuas hati dengan pemarkahan guru dalam pentaksiran tingkatan 3 PT3. Timbalan Menteri Pendidikan P. Kamalunnathan berkata ia terbukti apabila hanya 3,000 kes semakan semula diterima daripada 453,413 pelajar yang menduduki PT3 tahun lepas. Bentuk peperiksaan PT3 dan PMR adalah berbeza. Oleh itu, data PT3 2014 perlu dilihat sebagai data baru dan tidak wajar dibandingkan dengan data PMR sebelum ini. Prestasi item kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KEBAT dalam kertas peperiksaan PT3 juga telah diteliti dan penambahbaikan akan dilakukan terhadap persembahan item yang melibatkan penggunaan stimulus secara ekstensif dalam konteks baharu dan menjana kemahiran inference dan penakulan kritikal. Ujarnya Kementerian Pendidikan juga tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan PT3. Ini kerana kumpulan pelajar pertama yang menduduki PT3 tahun lepas telah didedahkan dengan konsep baharu itu sejak tahun 2012, iaitu semasa mereka di tingkatan 1. Hanya kos pengambilan pembantu rumah dari Indonesia ditetapkan oleh kerajaan, sementara kos bagi pembantu rumah dari negara lain ditentukan aktiviti permintaan dan penawaran. Malaysia dan Indonesia telah menandatangani perjanjian persefahaman MOU mengenai pembantu rumah dan menetapkan kos pengambilan RM7,800 bagi seorang pembantu rumah. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Ismail Abdul Muttalib berkata, melalui MOU itu, pengambilan pembantu rumah dari Indonesia mesti menggunakan pihak ketiga, iaitu melalui agensi swasta yang diiktiraf kerajaan kedua-dua negara. Majikan yang mengambil pekerja pembantu rumah Indonesia ini dan yang membayar kos yang tinggi ialah mereka tidak melalui MOU yang dibuat oleh kerajaan. Saya kira mungkin mereka melalui JP Visa. Maknanya kalaulah melalui MOU yang kita buat antara kerajaan Malaysia dengan Indonesia, kita takkan 7,800. Kalau ada benda ini berlaku melalui, kita report pada kementerian kita. Faktor gaji kurang berdaya saing juga menyebabkan tidak ramai pembantu rumah dari Indonesia terlatih ingin bekerja di negara ini. Sebaliknya, mereka lebih berminat bekerja di Asia Barat, Hong Kong, Taiwan dan Singapura. Penggunaan tayar celup selamat digunakan berdasarkan piawaian yang ditetapkan. Sehubungan itu, tiada cadangan untuk mengharamkan penggunaannya yang biasanya digunakan bagi kenderaan berat seperti lori dan trailer.
Berdasarkan statistik kemalangan jalan raya 2013 yang dikeluarkan pihak polis, hanya 8 daripada 30,458 kes kemalangan jalan raya membabitkan masalah tayar celup. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz Kaprawi berkata, hasil kajian ilmiah mendapati tayar celup selamat digunakan setanding tayar pneumatik baru serta pengeluaran tayar celup juga 30% lebih jimat serta dapat mengurangkan jumlah tayar terpakai. Tayar celup selamat digunakan oleh semua kenderaan kerana ianya setanding dengan tayar pneumatik baru. Tambahan pula kajian mendapati tayar celup dapat menjimatkan kos pembuatan tayar sebanyak 30% berbanding pembuatan tayar pneumatik yang baru. Selain itu, penggunaan tayar celup juga dapat membantu mengurangkan jumlah tayar terpakai dengan memulihkan tayar terpakai tersebut menjadi tayar celup sekaligus menyumbang kepada peningkatan penggunaan mesra alam. Setakat ini, ujian ketahanan tayar celup dilakukan oleh Lembaga Getah Malaysia berdasarkan peraturan yang telah dikuatkuasakan. Keputusan sama ada rang Undang-Undang Persendirian berhubung pelaksanaan Kanun Jenayah Syariah 2 1993 pindaan 2015 di Kelantan dapat dibentangkan pada sidang Dewan Rakyat bergantung kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia. Timbalannya, Datuk Sri Ronald Kiandi berkata proses notis usul rang Undang-Undang Persendirian mengambil masa 14 hari selepas tarikh diterima sebelum Tan Sri Pandikar membuat keputusan untuk menerima atau menolak usul tersebut. Lepas 14 hari dia akan diputuskan oleh speaker, ya, merujuk kepada akta-akta yang ada tentang isi kandungan usul dan sebagainya. Saya sendiri belum nampak usul dan saya cuma dimaklumkan bahawa pejabat speaker telah menerima usul daripada usul persendirian daripada Yang Berhormat tersebut dan ianya subjek kepada 14 hari notis. Datuk Seri Ronald berkata demikian di lobi Parlimen. Ketua Penerangan PAS, Datuk Mahfuz Omar, mengesahkan notis usul tersebut telah diserahkan kepada Dewan Rakyat pada 18 Mac lalu.